Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung muka surat pertama tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Muka surat pertama iaitu jual beli dan hukumnya. 81, ada nombor pi tu, 81. Yang pertama ni makna jual beli. Kita nak kena tahu makna baik ataupun makna jual beli pada syarak. Jual beli itu makna jual beli itu menyerahkan atau memindahkan. Menyerah atau memindahkan kuasa memiliki ataupun memindahkan pemilikan. Menyerahkan atau memindahkan kuasa memiliki sesuatu benda. Suatu benda itu ini harta. Oleh penjual kepada pembeli dengan ada imbal, ini dengan ada gantinya. Ganti itu dipanggil saman atau price. Yang diizinkan oleh syarak. Pertukaran milik ini mesti diizinkan oleh syarak. Sebab ada pertukaran yang tidak diizin oleh syarak. Kita akan bincang akan datang. Transaksi itu diharamkan di sisi syarak. Kenapa? Kerana melibatkan transaksi riba. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Di dalam akad jual beli, dia ada 3 jenis riba. Sebab itu kenapa disebut di belakang ini biizni syar'i ini, kerana ada pertukaran milik yang tidak dibenarkan oleh syarak. Okey, jadi kesimpulan yang kita nak tahu, makna jual beli untuk mudah kita nak faham. Kita sebut secara ringkas, spontan kita faham. Itu kita nak tahu. Baik. Dia makna jual beli ini ada beberapa versi dalam kitab Arab. Ada beberapa versi, ada versi yang ringkas dan ada versi yang detail ataupun lengkap. Baik, kita tengok yang ringkas dulu. Antara versi yang ringkas disebut di dalam kitab Fathul Mu'in ataupun dalam kitab Syekh Zainuddin Al-Malabari, iaitu dipanggil apa? Dipanggil aqdun. Muqabalah. Aqdun muqabalatun malin bimalin ala wajhin makhsusin. Ini satu. Jadi dia ada 3. Ibarat kita akan ambil yang ringkas dan kita akan ambil yang lengkap. Kemudian kita simpulkan supaya ringkas, yang lengkap dan kesimpulan itu mudah untuk kita faham dan kita pegang ataupun spontan kita faham. Sebut jual beli terus nampak di minda kita. Baik, yang ringkas dulu. Yang pertama disebut di dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malabari kata aqdun muqabalah. Aqdun muqabalatin malin bimalin ala wajhin maksusin. Dalam kitab yang kedua sama aja, ibarat je berbeza. Kitab yang kedua disebut oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tahrir Syarqawi, iaitu aqdun muqabalatin ataupun muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Ini yang digunakan oleh kitab kita ini. Aqdun muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Sama je dua ta'rif ini sama, dibezakan di belakang. Satu ala wajhin maksusin, satu lagi biiznin syar'i. Dan ibarat yang ketiga yang lengkap yang kita akan bincang, iaitu di dalam kitab I'anatut Talibin bagi Syekh Bakri Syatta, dan disebut juga dalam kitab Taqriratus Sadidah. Apa dia? Ini kita akan bincang. Iaitu aqdun mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bid ataupun ala dawam. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ta'rif yang ringkas dulu, iaitu pertamanya aqdun muqabalatun malin bimalin biizni syar'i. Okey. Pertamanya ialah
akad pertukaran milik antara penjual dan pembeli. Akad pertukaran milik oleh penjual dan pembeli. Harta dengan harta. Harta dengan harta yang diizin oleh syarak. Baik, mudah untuk kita faham. Ya, ringkas ni. Apabila kita kata akad jual beli, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada akad pertukaran harta antara penjual dengan pembeli. Dia panggil akad pertukaran harta dengan harta antara penjual dengan pembeli. Itu yang asasnya. Yang asasnya akad pertukaran harta dengan harta antara penjual dan pembeli. Okey. Kita tengok yang lengkap. Yang lengkap ini kita akan bahas. Yang lengkap ini disebut di dalam kitab Taqriratus Sadidah ataupun di dalam kitab I'anatut Talibin. Dia kata apa? Dia kata aqdun mu'awadatin. Aqdun mu'awadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin 'ala dawam. Pertamanya ialah akad. Satu akad. Kena tahu apa dia akad. Yang kedua, akad itu mu'awadah, muqabalah, pertukaran. Tukar menukar, tukar harta dengan harta. Jadi akad pertukaran milik dia panggil. Satu kita nak kena faham di sini ialah aqdun, akad. Saya tulis boleh panjang baju panjang. Okey. Sebab ini antara benda asas dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tak berapa nak clear di sini, menyebabkan praktis kita ataupun praktik kita agak kurang tepat. Jadi pertama sekali apabila melibatkan sistem muamalah dalam mazhab Syafi'i, khususnya jual beli, pertama sekali kita kena faham, iaitu poin yang pertama ialah akad. Aqdun dia panggil, aqdun, akad. Poin yang keduanya ialah mu'awadatin. Mu'awadatin. Mu'awadah ataupun dipanggil tak mu'awadah. Ataupun muqabalah, sama je. Pertukaran. Yang ketiga, dia maliyah. Ini poin yang ketiga. Akad pertukaran harta. Yang keempat ni tak apa, ini tujuan. Yang keempat ni kita just dia nak tahu, beritahu apa tujuan akad jual beli. Tapi basic dia tiga. Yang ketiga tu dia panggil tufidu milka ainin au manfaatin 'ala dawam. Ini tiga basic. Akad pertama dalam bahasa Melayu, saya tulis ke sini, akad. Dalam bahasa moden dipanggil kontrak, contemporary. Okey, dalam bahasa moden ataupun dalam ekonomi contemporary hari ini disebut sebagai kontrak. Akad ini ialah kontrak. Jadi kita nak kena faham apabila sebut akad dalam mazhab Syafi'i, dia merujuk kepada apa? Akad ini dia panggil, asal makna akad ialah dia panggil ikatan. Itu makna akad, asal ikatan. Satu ikatan. Jadi apa yang ikat ni? Ni dia panggil rabtun bainal aqidain. Ikatan antara dua orang yang berkontrak. Ikatan antara dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad. Diikat oleh apa? Diikat oleh lafaz, ijab dan qabul. Kalau detail akad ini, ikatan dua orang yang berkontrak dengan lafaz, ijab dan qabul. Itu detail. Ringkasnya, apabila sebut akad nak kena faham, merujuk kepada lafaz, ijab dan qabul. Akad ni dia merujuk kepada apa? Lafaz, ijab dan qabul. Mudah.
Sebab apa? Sebab lafaz ijab daripada penjual, lafaz qabul daripada pembeli. Dua lafaz ini mengikat. Mengikat apa? Mengikat antara penjual dan pembeli ini diikat oleh dua lafaz ini. Satu lafaz ijab dan satu lafaz qabul. Termeterainya ikatan mereka ini, ikatan apa? Ikatan jual beli. Daripada apa? Daripada dua orang berakad, iaitu nisbah penjual dan nisbah pembeli. Termeterainya dua ikatan persetujuan untuk tukar menukar barang. Maka akad itu ialah merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Jadi kita faham, apabila sebut ijab akad, dia merujuk kepada mesti ada lafaz ijab dan qabul. Sebab itu jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul tidak ternafi satu syarat ataupun satu makna, satu juzuk daripada makna jual beli, tak dinamakan jual beli yang sebenar. Tidak ada ijab qabul. Mehulu je. Itu dipanggil jual beli mu'attah. Nanti kita akan senarai alternatif dia ataupun pilihan yang kita boleh pilih ketika kita berada di lapangan. Baik, settle. Yang pertama. Jadi kita pemena ke? Tak pemena tapi dia payah. Tak boleh tulis ni, payah ni. Dia sejuk sangat ni. Dia sejuk sangat, dia beku. Dia bukan permanent. Untuk whiteboard dah. Whiteboard marker dah. Apa? Dia kalau kita tulis banyak lagi, dia lagi payah nak buat. Baik. Okey, kita tak tahu dah akad. Maksud akad ni, dia merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Tu dia panggil akad ini merujuk kepada rabtun bainal aqidain, yakni ikatan antara dua orang yang berakad. Ikatan apa dia? Itu ikatan diikat oleh lafaz. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Lafaz ijab dan lafaz qabul. Baik. Ijab ni pula tuan-tuan, kita kena faham. Kita akan belajar detail akan datang ijab dan qabul ni. Ijab ni sebelum kita detailkan akan datang, apa maksud ijab? Ijab ni dia panggil apa? Satu lafaz yang menunjukkan. Satu lafaz dia panggil lafzun dalla ala tamlik. Satu lafaz yang menunjukkan di atas penyerahan kuasa. Kuasa apa? Kuasa milik. Jadi kita nak serah milik, mesti ada lafaz penyerahan milik. Maka lafaz penyerahan milik ini dihasilkan oleh ulama, bukan kita ubah sendiri, bukan kita gubal sendiri. Maka lafaz saya jual dinamakan lafaz ini menunjukkan lafaz penyerahan milik oleh penjual kepada pembeli. Contoh apa? Contoh lafaz ijab, lafaz penyerahan milik. Saya jual. Itulah dia panggil lafaz yang sarih, lafaz yang jelas. Saya jual barang ini dengan harga RM30. Maka lafaz itu dinamakan lafaz ijab. Ijab apa dia? Ijab jual beli. Adalah nama dia. Ijab jual beli. Ada lafaz ijab pinjam. Ada lafaz ijab hutang. Ijab ni apa? Ijab ini lafaz yang menunjukkan penyerahan milik min janibil ba'i ilal mustari, daripada pihak penjual kepada pembeli. Itu ijab. Baik, qabul pula, dah kita kata akad ni merujuk pada lafaz ijab qabul. Apa dia ijab, apa dia qabul? Qabul pula ialah lafaz lafzun dalla ala tamalluk. Tadi tamlik, ini tamalluk. Tamlik serah, tamalluk terima. Lafaz yang menunjukkan penerimaan milik daripada pembeli. Pembeli ni dia nak terima milik. Apa lafaz dia yang kata nak terima milik? Tanda persetujuan dia terima. Dia rela, dia reda, dia setuju terima milik. Mana tanda setuju dia terima milik? Lafaz. Mana lafaz terima milik yang digubah oleh syarak? Iaitu saya beli barang ini
Maksud apa beli? Saya terima milik barang ini, terima ini dengan harga. Saya terima milik barang ini dengan imban balas dia ialah RM30. Itu dia panggil lafaz tersebut termasyarak mempernamakan dengan nama dia qabulun. Qabul, terima. Terima apa? Terima milik. Milik apa? Milik jual beli. Tu settle. Baik, yang kedua. Jadi 3 poin yang kita nak kena faham. Yang keduanya ialah aqdun muawadatin, ataupun kita panggil muawadatin ataupun muqabalah. Tukar. Satu akad. Akad apa dia? Akad tukar, menukar. Tukar apa dia ni? Tukar milik. Dia panggil akad pertukaran milik. Akad pertukaran milik. Akad pertukaran milik ini, dia panggil muawadah ni, pertukaran milik antara penjual dengan pembeli, ataupun dia panggil akad perpindahan milik antara penjual dengan pembeli. Tukar apa dia? Iaitu tukar harta dengan harta. Muawadah ni tukar menukar. Tukar apa dia? Yakni tukar harta dengan harta. Tukar harta dengan harta. Muawadah kita dah tahu. Tukar. Jadi, jual beli ini, dia akad tukar menukar. Kita boleh panggil jual beli, ataupun kita nak terjemah kepada bahasa Melayu kita nak tukar. Boleh tak kita tukar? Apa nama ni? Air. Saya dengan duit haji. Boleh? Saya tukarlah air ni dengan duit dengan RM10. Saya tukarlah air ni dengan duit haji. Boleh? Ataupun nak sebut direct dengan duit tu dengan berapa? Dengan RM1. Tak nak jual beli, boleh diterjemah kepada makna muqabalah ataupun muawadah, itu tukar. Saya tukar air dengan air. Cuma kena faham. Okey, tukar itu poin yang ketiga. Tukar apa dia? Yang kata jual beli ni, tukar harta dengan harta. Tu. Yang kata yang ketiga maliyah. Muawadah ni, tukar apa dia? Tukar harta dengan harta. Tak boleh tukar harta dengan bukan harta. Kena kedua-dua pihak itu maliyah. Antara pembeli pun harta, penjual pun harta. Air harta, duit harta. Air harta. Kita boleh tukar air dengan air. Cuma jaga. Jangan terlibat dengan transaksi riba. Kerana item ribawi itu kita kena tahu. Makanan, air dengan air tak boleh tukar mudah-mudah. Kerana boleh jadi transaksi haram. Iaitu cegahan daripada Nabi sehingga membawa kepada riba. Kita akan belajar akan datang. Air dengan air tak boleh tukar kalau tak kena cara. Nasi dengan nasi tak boleh tukar kalau tak kena cara. Duit dengan duit, mazhab kita boleh tukar. Mazhab Hanafi berjaga-jaga, mazhab Maliki berjaga-jaga, boleh berlaku riba, tukar duit dengan duit. Dua riba. Riba nasab dan juga riba liadi. Riba al-fadli, tak apalah sekiranya duit itu tak sama. Tapi kalau sama duit, jadi riba al-fadli. Baik, itulah akan datang. Cuma di sisi kita, mazhab Syafi'i tak akan jadi riba tukar duit dengan duit. Kita pagi-pagi nak duit kecil, kita ada RM100, kita nak tukar duit nok 10. Kita kata, "Ban, saya duit besar, boleh tak nak tukar duit kecil pergi kedai?" Boleh dia kata. Saya bagi nok kita, bagi duit sekeping 100, dia bagi 10 keping duit RM10. Orang panggil apa? Orang panggil jual beli. Saya tukar duit saya harga RM10, 10 keping, totalnya 100 dengan 100. Maknanya tukar 100 dengan 100. Kenapa dipanggil jual beli? Kerana menepati 3 makna. Pertama ada akad, yang keduanya ialah muawadah tukaran, yang ketiganya harta. Yang ketiganya harta. Baik, secara asasnya sebelum kita akan detailkan akan datang, yang kata harta ni apa dia? Yang kata harta ini sesuatu yang
boleh dimiliki. Tu umumnya. Apabila kita kata malum ini ataupun maliyah ini memenuhi dua ciri harta. Nak nama harta ni, pertamanya ma yumkinu tasarruf, boleh dimiliki. Yang pertama boleh dimiliki ataupun mungkin untuk dimiliki. Ma yumkinu tasarruf, boleh untuk dimiliki. Kalau najis, kita tahu itu bukan harta. Kenapa tak boleh dimiliki? Ciri pertama. Ciri yang keduanya ialah ada nilai. Dia panggil ada nilai, ada ciri mutamawwal. Kalau tak ada nilai dipanggil malun, bukan maliyah. Ini beza di segi istilah bahasa Arab. Kalau maliyah ada nilai mutamawwal. Ini dipanggil maliyah, dipanggil harta yang ada nilai. Dia panggil harta yang bernilai. Kalaulah benda itu boleh dimiliki dan benda itu ada nilai, maka dinamakan harta. Kalau najis tak dinamakan harta. Kenapa? Kerana ini najis, bukan ada nilai. Walaupun ada manfaat di sisi kita, tak kira manfaat di sisi kita. Dia kira nilai di sisi syarak. Dia kira manfaat di sisi syarak. Sebab itu kita nak tahu nilai, value ini mesti kita tengok panduan muamalat. Nak tahu mana ada nilai, mana tidak ada nilai. Kita tak boleh beri nilai sendiri, tak boleh. Kita yang memberi nilai di sisi kita tidak akan merubah hukum syarak. Kita akan belajar akan datang contoh. Jual beli dan mazhab Syafi'i tidak sah menjual beli benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Di sisi syarak tidak ada manfaat, walaupun di sisi kita ada. Contoh jual beli binatang buas. Jual beli ular. Orang hari ni duk jual beli ular kerana hobi dia membela ular. Jual beli musan, jual beli ular, jual beli binatang-binatang buas. Tak sah di sisi mazhab Syafi'i. Tapi kalau nak juga, ada alternatif yang kita akan belajar. Kita boleh guna, jangan guna jual beli, tapi boleh digunakan dengan akad lain. Boleh guna dengan akad hadiah. Cuma di sini dia bukan najis. Cuma dia tak ada manfaat. Apabila bukan najis, tak perlu nak keluliat. Tapi kita tak boleh guna jual beli saja. Kita boleh guna hadiah. Tak boleh. Tak boleh guna jual beli. Kenapa kita tak boleh guna, tak boleh jual beli kera yang tidak ada manfaat? Tak boleh jual beli harimau yang tidak ada manfaat. Kerana sebab dia tidak ada benefit, manfaat dan nilai di sisi syarak. Walaupun di sisi kita ada, kita kata manfaatlah sebab saya minat. Hobi saya. Itu manfaat bagi saya. Tidak. Manfaat ini tidak diiktiraf oleh syarak. Ataupun dia kata manfaat perubatan. Saya nak beli satu benda yang ada manfaat atau benefit dari sudut perubatan, maka tak diambil kira. Dia nak manfaat di sisi syarak. Okey, akan datang kita baca. Cuma kesimpulan mudah untuk hari ini dulu, apabila kita sebut harta, kerana tukar harta dengan harta. Kenapa kita kata tukar duit dengan duit sah? Kerana duit itu harta. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, sebab Syafi'i qaul yang masyhur, duit tidak termasuk item ribawi. Tetapi Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal dan qaul yang dhaif di sisi mazhab Syafi'i juga, duit termasuk item ribawi. Yang perlu kita berjaga-jaga. Baik. Okey, satunya apa dia? Kita ulang sekali lagi. Yang kata harta ini, tukar harta dengan harta ini. Harta tu mesti ada dua ciri. Pertama, ciri dia suatu benda yang boleh dimiliki. Yang keduanya adalah sesuatu benda yang ada nilai di sisi syarak. Ada benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Pertamanya, benda yang tidak ada manfaat, tidak ada nilai. Kita akan belajar apa benda yang tidak ada manfaat di sisi syarak. Binatang buah tidak ada manfaat di sisi syarak. Alat muzik yang haram tidak ada manfaat di sisi syarak. Okey, yang keduanya ialah benda yang bahaya. Tidak ada manfaat di sisi syarak. Tak sah jual benda yang bahaya. Bahaya untuk nyawa kita. Contoh racun yang berbahaya untuk nyawa manusia. Tak sah jual beli racun, tapi racun yang berbahaya untuk nyawa manusia. Bukan berbahaya untuk pokok kayu. Itu sah. Kita akan belajar akan datang, bertemu jual beli racun yang tidak sah. Maka di sini maksud racun yang berbahaya untuk manusia, bukan berbahaya untuk pokok-pokok kayu. Sebab itu ulama dia panggil tafsir yang kata umumnya dalam kitab tak sebut umum saja.
Tak sah jual beli racun umum. Maka ulama tekan di sini maksud ibarat ini racun yang berbahaya kepada nyawa manusia. Tidak sah. Tetapi kalau racun itu berbahaya kepada benda lain, tak apa. Contoh racun untuk bunuh serangga ataupun racun untuk racun rumput, sah. Boleh jual beli. Itu dia panggil perkara bahaya kepada manusia, tidak sah. Itu sebab yang tidak ada nilai. Pertama, tidak ada nilai, benda tidak ada manfaat. Yang kedua, benda yang bahaya. Yang ketiga, tidak ada nilai juga yang benda yang sedikit pada syarak. Contoh 2 biji beras, tak boleh jual. 2 biji anggur yang kecil, tak boleh jual. 1 biji kurma, sedikit sangat, tidak boleh jual. Tapi heboh boleh. Jual beli je dia tak boleh. Tiap-tiap benda yang boleh heboh tidak semestinya sah jual beli. Tetapi tiap-tiap benda yang sah jual beli, auto dia boleh heboh. Macam 2 biji anggur, 2 biji beras, 2 biji gandum, 2 biji barley. Tidak sah dijual beli kerana benda itu sedikit, tidak ada nilai di sisi syarak. Walaupun dia kata, saya nak cuba sebiji dulu anggur manis ke tidak, saya nak beli. Tak boleh jual beli. Berjual dulu saya sebiji ni ban. Anggur abang ni saya nak try. Sebab saya nak bagi abang tak bagi. Saya nak try try abang tak bagi, tester. Nak kena beli dulu. Tak boleh, tak sah jual beli. Kena minta dengan dia, heboh. Bayar tak boleh. Kena minta bagi percuma pada saya. Heboh sah. Ataupun bagi hadiah kepada saya. Hadiah sah. Ataupun sedekah pada saya. Sedekah sah. Kalau kita boleh terima sedekah, suruh dia sedekah. Tu. Baik, benda yang sedikit. Habis. Itu 3 contoh. Contoh benda yang tidak ada nilai di sisi syarak. Iaitu benda yang tidak ada manfaat. Yang kedua, benda yang bahaya. Yang ketiga, benda yang sedikit. Itu benda yang tidak ada nilai. Baik. Okey. Contoh, sebelum kita nak pindah kepada hukum, kesimpulan dan contoh. Kesimpulan dia, apabila kita sebut jual beli, dia merujuk kepada 3 benda. Pertama ialah akad pertukaran. Pertamanya akad. Yang keduanya ialah pertukaran milik. Yang ketiganya ialah akad pertukaran milik, apa dia? Harta dengan harta. Daripada penjual dan pembeli. 3 asas. Yang detail tu, tufidu milka ainin aun manfaatin ala dawan. Tujuan apa akad ini? Untuk tufidu milka ainin, untuk apa? Bertujuan untuk perpindahan milik. Ada cerita. Tujuan dia untuk perpindahan milik secara ala takbid, secara kekal. Bukan sementara. Kalau milik sementara, itu sewa. Kalau milik kekal, itu jual beli. Baik. Kita tak nak tufidu milka aini di belakang, kita boleh simpulkan dengan akad pertukaran milik. Terus kita buat milik. Akad pertukaran milik antara milik harta dengan harta antara penjual dan pembeli. Baik, saya tahu. Itu dinamakan jual beli. Paling simple, akad tukar harta dengan harta. Akad tukar harta dengan harta. Mana contoh dia? Contoh dia, kita tukar duit dengan duit, sah. Tukar kereta dengan kereta, sah. Motor dengan kereta, sah. Contoh, kita kata berkenamlah kereta antik. Boleh tak tukar dengan kereta kancil saya? Kereta antik dia. Tak kisahlah kereta apa pun. Dia kata boleh. Dia setuju. Mana dia reda. Okey, tukar kereta saya kancil dengan kereta haji ni Cooper. Sah. Hak mana harga? Yang mana barang? Sebab rukun jual beli dia ada 4. Rukun jual beli dia ada 6. Pertama dia ada penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang, yang keempat price harga, yang kelima ijab, yang keenam qabul. Itu 6 dia punya rukun. Ada boleh bilang 5, boleh bilang 3. Jadi cara nak bilang rukun ni, perfect dia 6, boleh kita bilang 3, boleh kita bilang 5, boleh kita bilang 6. Macam mana cara bilang 3? Pertama, akid, 2 orang berakad. Yang keduanya, maqudun alaih, benda yang diakad, 2. Yang ketiganya, sirah. Itu cara bilang 3. Cara nak bilang 5,
Pertama penjual, kedua pembeli, ketiganya baran, keempatnya price, kelimanya sirah. Kelima, sirah. Sirah ni apa? Ijab dan qabul. Cara nak bila 6, detailkan semua. Penjual, yang kedua pembeli, yang ketiganya ialah baran, yang keempat dia ialah price, yang kelimanya ialah ijab, yang keenam qabul. Cukup. Rukun. Jadi, kita nak tahu apabila kita tukar kereta kancil dengan Cooper, mana baran, mana harga. Ji, saya tukar kereta saya kancil dengan kereta Haji Cooper. Boleh Ustaz? Berapa Cooper Haji ni? Dia kata Cooper Haji ni, Cooper saya ni harga kancil Ustaz. Mudah nak kenal. Ulama dah susun cara lafaz ijab qabul. Nanti kita akan belajar. Tajuk khusus dia, ijab qabul ada 6 syarat. Ada 6 syarat ijab qabul. Dia ada skrip ijab qabul, ada 3 jenis skrip mazhab kita. Ada yang skrip ataupun yang panggil apa, ucapan lafaz ijab qabul yang paling pendek, sah juga menurut mazhab qaul dhaif. Jadi kesimpulan, skrip ijab dan qabul ada 3 jenis. Yang perfect, yang keduanya yang sederhana, yang ketiga yang paling pendek. Jadi kita boleh guna ketika kita praktis. Kalau tak boleh guna jual beli yang perfect dan rukun ini, kita akan tukar kepada jual beli jenis jual beli yang kedua. Kita akan belajar, nama dia ialah bai'ul mu'attah, jual beli mu'attah. Ini banyak hari ini tuan-puan tak boleh beramal dengan jual beli pertama, jual beli yang sebenar, sebab penjual tak nak sebut saya jual. Ulang 2 kali dia buat senyap juga, ulang 3 kali dia buat dok, ulang 4 kali dia pun tak layan. Ban, saya beli, dia buat dok. Ban, saya beli. Okey. Tapi kalau jawab okey, okey lagi. Ni tak jawab langsung. Kalau dia jawab pun, dia tak jawab okey. Dia kata terima kasih saja. Maka terima kasih itu tidak menepati okey. Tidak menepati saya jual. Tak boleh. Itulah terima kasih itu sama-sama. Kita kena jawab. Tak boleh. Nanti kita akan pilihan cara kedua. Tak boleh cara pertama, cara kedua adalah bai'ul mu'attah. Jual beli tidak ada ijab qabul. Hanya ada 4 rukun. Rukun yang kelima dan keenam tidak ada. Sah. Tapi itu ditarjih qaul yang dhaif, ditarjih oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lain. Itu pilihan yang kedua. Dan kalaulah kita tak nak bai'ul mu'attah, kita boleh juga tak nak pakai jual beli, kita boleh guna lafaz yang ketiga ataupun akad yang ketiga, akad hebah. Akad yang keempat, akad hebah bisawabin. Dan akad yang kelima, pilihan yang kelimanya ialah akad hutang. Situasi tertentu, kita boleh guna akad hutang. Baik, kita tengok dulu. Contoh lagi sebelum kita nak pindah tajuk lain. Kesimpulan dah settle, yang kedua contoh. Contoh ni tuan-puan, kalau kita nak tahu mana mabit, mana saman, mana barang, mana harga, kita tengok dia punya contoh skrip. Skrip dia, saya jual kereta ini dengar. Lepas dengar itu price. Sebab bab ini digunakan oleh para ulama, susunan skrip ini bab li ta'wid. Dengar ini untuk menukarkan milik. Tukar harta dengan harta. Harta pertama dipanggil baran, harta kedua dipanggil saman. Dipanggil price, harga. Walaupun kedua-dua mesti harta, tapi kita nak tahu harta yang sama, ni pun kereta, ni pun kereta. Mana harga? Kereta kancil ini harga dia ialah sebuah Cooper. Ataupun Cooper ini harga dia ialah sebuah kancil. Kalau kita tukar. Okey, kita nak tukar buku. Dia kata saya berkenal lah buku Ustaz. Boleh tak kita tukar? Maknanya boleh tak jual? Jual dan tukar sama. Jangan pelik tuan-puan. Jangan panggil apa, tak lulus muamalah. Apa yang tak lulus muamalah? Dia kata saya tak nak jual, saya nak tukar. Dia tak faham jual tu apa. Jual tu bahasa syarak. Tukar itu makna dia. Kita tak nak guna terma syarak. Kita nak terjemah. Kita nak terjemah kepada tukar. Macam kita lah. Kita jarang kata solat. Jom kita sembahyang. Kenapa? Kerana diterjemahkan daripada solat, itu diterjemahkan pada lughahnya ialah sembahyang. Yang ini menghadap Tuhan yang bernama Allah. Yam tu maknanya Allah. Bahasa klasik, bahasa Hindu klasik. Menghadap Tuhan yang bernama Allah. Jom kita menghadap Tuhan yang bernama Allah. Maknanya ringkaskan sembahyang. Kita tak nak guna solat, boleh guna sembahyang. Kita tak nak guna jual beli, boleh kita guna makna dia, iaitu tukar.
Jual beli ni baik. Tukar. Tukar tu apa? Makna jual beli. Tu bukan terjemah tu. Dia panggil diri dia. Terjemah makna. Baik, settle. Mana jual beli? Mana barang dan mana harga? Saya nak jual buku saya ni dengan harga dia ialah sebuah buku idaman penuntut juga yang baru. Sah ke tidak? Sah. Ataupun kita kata saya tukarlah buku saya dengan buku Abang Yub, sebuah buku Abang Yub. Ataupun dalam bahasa yang spesifik, saya jual buku saya dengan harga sebuah buku idaman penuntut. Itu jelas lah. Itu jelas. Ni kita tak guna lafaz lengkap. Kita kata saya tukarlah buku saya dengan buku Abang Yub. Jadi jual beli. Sah, dapat pahala. Pahala apa? Pahala jual beli. Bukan pahala hebah. Lain. Saya tak nak jual beli. Saya nak hebah. Saya hebahkan Abang Yub buku saya. Abang Yub kita tak apalah oleh kerana Ustaz hebah buku Ustaz ni, saya nak hebah juga buku saya ni. Ustaz ambil yang baru. Saya hebah. Maknanya kita salin hebah menhebah. Dapat pahala apa? Dapat pahala hebah. Dia panggil pemberian bila iwadin. Aqdun tamlik bila iwadin. Akad perpindahan milik tanpa ada imban balas. Itu dipanggil hebah. Beri percuma bahasa kita. Maksudnya beri percuma tanpa ada imban balas. Tapi kalau jual beli, kena ada imban balas. Kita beri, kena beri. Itu dipanggil tukar menukar. Okey, settle. Jadi kita dah duk banyak tukar tuan, sebenarnya kita banyak duk jual beli tanpa kita sedar. Tukar duit dengan duit. Tukar barang. Tukar barang dengan barang. Yang bahayanya kita akan datang, kita akan bincang. Jangan buat tukar air dengan air, tukar nasi dengan nasi. Itu boleh jadi riba. Saya kemah riba. Ya, dia buat riba secara tak sedar. Hanya dia nampak riba hutang saja. Oh, interest 2%. Oh, interest 10. Oh, interest 15. Oh, interest 20. Nampak interest saja. Yang riba jual beli tak nampak. Riba jual beli tukar air dengan air boleh jadi riba. Tukar nasi Pattaya dengan nasi USA, riba. Tukar fresh orange dengan kopi, riba. Oh, saya tak minum air ni. Order tersilap. Boleh tak tukar dengan saya? Boleh. Tukar, suka sama suka. Walaupun suka sama suka tetap tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana ini riba. Akan datang kita akan belajar. Sebab itu jual beli, kenapa? Kerana tukar itu jual beli. Sedangkan dalam jual beli ada jenis riba yang akan berlaku. Tiga jenis riba. Itu kita akan datanglah kalau kita masuk awal, dia akan jadi lagi tajuk. Baik. Kita terus kepada contoh, terus kepada yang kedua. Baik, settle yang pertama. Yang kedua apa dia? Hukum jual beli. Baik. Okay, kita dah tahu makna jual beli, kita dah tahu contoh, dan kita terus kepada tajuk yang kedua, hukum jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum hukum, kita sebut sekali lagi tuan-puan, nak nama jual beli yang sebenar mesti lengkap 6 rukun. Saya sebut sekali lagi sebelum kita nak masuk hukum ni. Sebab hukum ni dia dah bincang hukum, bukan bincang diri jual beli. Pastikan kita faham dulu, nak nama jual beli mesti perfect atau mesti lengkap 6 rukun. Mesti ada penjual, mesti ada pembeli, mesti ada barang, mesti ada harga, mesti ada ijab, mesti ada qabul. Kalau ada barang, ada duit, ada penjual, ada pembeli, tidak ada ijab, tidak ada qabul, ataupun ada ijab, tidak ada qabul, ada qabul, tidak ada ijab, tidak ada kedua-duanya, tidak dinamakan jual beli sebenar. Tidak sah jual beli tersebut. Kenapa? Kerana tidak lengkap rukun jual beli yang 6. Tak lengkap. Contoh, kita tengok contoh jual beli yang sebenar yang tidak dinamakan jual beli. Kenapa? Kerana jual beli mesti lekat 6 rukun. Barang dah ada. Saya nak beli air. Harga dia 50 sen saja air ni. Ataupun RM1 air ni. Saya nak beli. Penjual dah ada. Pembeli saya. Penjual Haji. Duit saya dah bawa keluar. Duit kita dah ada. Air dah ada. Penjual dah ada. Pembeli dah ada. Ijab kena ada. Qabul kena ada. Sama ada nak ijab sesiapa tidak disyaratkan. Penjual dulu boleh ijab, pembeli dulu boleh qabul. Ataupun pendulu didahulukan qabul, barulah ijab. Boleh.
Contoh dia. Contoh penjual dulu. Apabila penjual kata, saya bagi duit, penjual kata, saya jual lah air ni dengan harga RM1. Kita ambil yang skrip yang sempurna. Skrip yang sempurnanya, saya jual air ini dengan harga RM1 tunai. Kalau tak boh tunai pun tak apa, tak boh pun tak apa. Kalau nak lengkap, boh tunai. Habis. Dan ijab pula, saya qabul. Tadi ijab, saya qabul, saya beli air ini dengan harga RM1 tunai. Sah. Apabila sah, dapat pahala. Yang keduanya apa dia? Boleh milik air ini. Yang ketiganya, boleh guna. Bukan saja milik, boleh guna, boleh minum. Boleh minum, boleh bagi hadiah kepada kawan, boleh bagi hadiah kepada anak isteri kita. Kenapa? Ini milik kita. Itu kesan milik. Tapi kalau tak sah, tak boleh milik, tak boleh bagi kepada anak isteri, tak boleh bagi, tak boleh minum, tak boleh. Okey, contoh tak sempurna akad jual beli. Tak sempurna akad jual beli, kenapa? Kerana tak sempurna rukun. Ada 4 rukun saja. Penjual ada, pembeli saya, penjual haji, barang ada, duit saya ada. Tapi ijab tidak ada, qabul tidak ada. Ataupun ada ijab, tidak ada qabul, ataupun ada qabul, tidak ada ijab, ataupun tidak ada kedua-dua. Contohnya tuan-puan, contoh dua-dua tidak ada. Dia kata, Ji, berapa ni? Ustaz, RM1 je Ustaz. Saya penghulu. Ji penghulu. Ambil. Keluar, nyok keluar. Tidak ada apa pun. Hanya mai bayar saja. Okey, tak ada ijab, tak ada qabul. Ataupun tidak sah. Contoh yang kedua, tidak sah juga. Saya kata, berapa Ji? RM1. Tunggu, bayar dah. Dia senyap. Kita dulu mula. Dia kata, Ji, saya beli Dia pun senyap. Terima kasih, dia kata. Tak, saya beli terima kasih. Tak nak sebut. Maka ada qabul, tidak ada ijab, tak sempurna. Apabila tidak ada qabul daripada dia, hanya ijab daripada kita, tidak ada ijab daripada penjual, hanya qabul daripada kita, tak sempurna. Apabila tak sempurna, kita tak boleh berada pada jual beli yang sebenar. Cepat-cepat kita kena tukar, iaitu pilih alternatif yang kedua. Apa dia alternatif kedua? Nama dia ialah, dalam mazhab kita, tak perlu tukar mazhab lain. Nama dia ialah bai'ul mu'atah, iaitu jual beli yang tidak ada ijab qabul. Tapi cukup 4 rukun. Ijab qabul je tidak ada. Dinamakan jual beli juga, yang ditarjih oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lain. Contoh dia, kita beri duit, lalu penjual pun hulu. Senyap tak ada apa. Macam yang kita buat sekarang ni. Itu dipanggil jual beli mu'atah. Tapi kena tahu dan kena taklid. Jangan kebetulan, tak apalah, oleh kerana saya dah buat berpuluh tahun dah tak ijab qabul. Rupanya ada jual beli yang sah. Dia kena tahu. Kena tahu, kita kena pilih. Kita kata, aku aim ada hati kita, pilih awal hati kita, aku ni nak pilih jual beli tak ada ijab qabul. Jual beli mu'atah. Tak apalah, tak ada ijab qabul. Tak ada ijab qabul ni, jual beli mu'atah ni ada 3 jenis. Maksud 3 jenis ni 3 surah, 3 gambaran. Pertamanya, tidak ada ijab dan qabul. Senyap dua-dua pihak. Yang kedua, nama jual beli mu'atah juga, iaitu jual beli yang ada ijab, tak ada qabul. Ijab ada, penjual kata saya beli, saya jual, pembeli senyap, tak cakap apa. Nama jual beli mu'atah, kerana tak cukup. Ataupun yang ketiga, jual beli yang ada qabul, tidak ada ijab. Qabul ada, penjual kata, pembeli kata, saya beli penjual senyap, tak cakap apa. Satu pihak. Ataupun ada perkataan tapi tidak dinamakan perkataan ijab dan qabul. Dia tak nama ijab qabul walaupun ada perkataan. Contoh perkataan hari ini, kita hulu, dia kata terima kasih ban, kita pun jawab sama-sama. Maka terima kasih dan sama-sama tidak boleh menepati ijab dan qabul. Tidak boleh menggantikan ijab dan qabul. Kita kata jangan kita kata tak apalah, terima kasih dengan sama-sama, itu ijab qabul dah lah tu. Tak, bukan ijab qabul. Kalau berani buat, sila kita cabar dia, buat dia angkat nikah. Dah kata ijab qabul. Dah berani sangat. Pandai. Akad nikah dengan akad jual beli sama. Bukalah mana-mana kitab dan muamalah. Akad nikah dan akad jual beli termasuk di dalam rubu' aqdun. Termasuk di dalam fasal akad. Tidak ada beza. Cuma beza pada apa? Beza pada dia punya nama akad. Yang ni akad nikah, yang ni akad muamalah. Akad jual beli. Konsep sama. Akad nikah juga termasuk akad milik. Untuk kita memiliki isteri kita,
asal dia berada di bawah pemilikan wali ayah dia, nak tukar menjadi milik suami, mesti ditukarkan dengan akad. Akad itu mengesahkan untuk perpindahan milik. Milik apa? Milik pengurusan wilayah. Wilayah apa? Wilayah kewalian ayah dia menjadi wilayah kita, wilayah suami. Maka dengan akad sah. Tak boleh kata terima kasih. Pergi jumpa Tok Wali, dapat dah anak, terima kasih. Terima kasih ayah. Oh, ayah teruslah. Dah bertemu dah ni. Ayah dia kata sama-sama. Berani? Tak berani. Isi borang pun tak berani. Ada orang satu tempat saya mengajar. Dia kata, Ustaz, isi borang boleh tak? Dia kata, isi form saja. Adakah dikira akad? Saya kata akad ni kena ada lafaz. Tulisan itu boleh tapi tidak menepati. Itu termasuk kinayah. Bolehlah. Nanti kita akan belajar. Lafaz jual beli ni boleh melalui lafaz, boleh juga melalui tulisan. Boleh juga melalui tulisan. Kita tak nak lafaz, kita tulis saya jual dan saya beli. Penjual tengok aja di lafaz. Boleh. Maka tapi kita nak yang soreh lafaz. Kalau tulis itu dia menepati saja. Dia bukan lafaz. Itu tulisan. Nak faham kata kita berdepan dengan wali akad nikah, maka cukup tak kita sekadar tak berlafaz tapi kita isi form je. Tak berani, lepas isi form terus ambil isteri kita bawa balik. Jadi dah. Tak boleh. Kena ada lafaz. Ijab dan qabul berlafaz. Sama juga dalam konsep jual beli. Baik, settle. Baik. Kalau tak cukup, maka kita kena pilihan yang kedua. Jadi kita belajar dua pilihan hari ini. Pilihan yang pertama, dia panggil akad jual beli. Pilihan yang kedua, nak tulis pun tak berani sebab nak padam payah. Nanti tak hilang. Akad pertama, jual beli yang sebenar, dia panggil bai' hakiki. Akad yang keduanya ialah jual beli mu'atah. Itu pilihan kedua. Kalau tak boleh juga, baru kita pindah kepada yang ketiga, hebah. Yang ketiga, hebah. Untuk tak boleh. Situasi mazhab kita ni, jangan kira mazhab orang lain. Mazhab kita dulu. Tak perlu kita nak taklid mazhab orang lain. Walaupun mazhab orang lain boleh. Mazhab Hanafi tak perlu ada lafaz ijab qabul. Mazhab Maliki tak perlulah ada lafaz ijab qabul. Tapi mazhab kita dulu. Kita nak taklid ataupun ikut mazhab Imam Syafi'i, tak ada lafaz ijab qabul, kita kena taklid pilihan yang kedua, nama dia lah jual beli mu'atah, ataupun mudah kita ingat jual beli yang tidak ada lafaz ijab qabul. Tapi ingat, mesti cukup 4 rukun. Di sini tepat silap pemahaman setengah student, dia faham tak ada ijab qabul, tapi dia pergi faham walaupun tidak ada penjual, tak boleh. Ada orang yang akad bai' mu'atah dengan mesin. Dia kata boleh akad jual beli, mu'atah tidak ada ijab qabul, walaupun dengan mesin, beli air di mesin. Ini tidak. Mazhab Syafi'i, dia mu'atah, maksud mu'atah ini, jual beli yang sempurna 4 rukun. Hanya tidak ada ijab qabul saja. Jangan kita terlebih faham. Terlebih faham bahaya, menyebabkan dia pergi beli air di mesin, masukkan duit di mesin, kemudian dia taklid, dia niat, masuk duit dia niat, jual beli tidak ada lafaz ijab qabul. Dia kata nak ijab qabul macam mana dengan mesin? Ya, tapi mesin itu tidak menepati penjual dan mazhab kita. Tapi mazhab Hanafi boleh. Sebab tu kita beritahu awal, sebab ada ustaz-ustaz lain dia kata, duk sebut benda yang tak sepatutnya. Dia katakan ada pandangan mengatakan boleh. Dia pun pening juga. Orang kata duk kira mazhab Syafi'i, dia duk masuk main nasi kerabu mazhab lain. Kita kena clearkan stand kita dulu. Sebab kita nak taklid mazhab kita. Maksudnya kita tak nak taklid mazhab orang lain. Kita nak berada dalam mazhab kita. Boleh. Tak semestinya kita taklid mazhab orang lain. Kalau jual beli mesin, kita nak taklid mazhab Hanafi, simple. Mazhab Hanafi boleh akad jual beli dengan mesin. Kenapa? Kerana mesin itu dia panggil maqama. Barang yang menepati dengan baik. Benda yang menepati mewakil kepada penjual. Dianggap mesin itu sebagai penjual. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita tidak. Apabila mazhab kita tidak cukup rukun, penjual tidak ada, maka tak boleh akad jual beli. Tak boleh. Kena akad apa? Kena akad hebah.
Paling simple akad hebah. Masuk duit, niat hebah. Dan kita ambil kerana dia tidak ada larangan cegah. Walaupun anggapan dia itu jual beli. Tak apa. Naqluliyat sahaja syarat dia kena dua pihak sama. Baik, saya tahu. Okey, terus kepada hukum. Last kita break pukul, tak silap pukul berapa? 12 suku. Okey, ada lagi masa. Okey, yang kedua, hukum. Sebelum hukum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Hukum jual beli itu adalah harus. Apa makna harus? Sah dan halal di dalam Islam. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Jadi asal jual beli ni, hukum asal jual beli ni asalnya harus. Asal harus, terkadang boleh bertukar mengikut situasi. Terkadang boleh bertukar mengikut situasi. Okey. Dalam ni dia tak detailkan. Dalam kitab besar dia akan detailkan hukum, 5 hukum ataupun 4 lagi hukum. Kita sebut secara ringkas saja 4 hukum lagi. Baik. Asal jual beli ni hukum asalnya adalah harus. Tapi terkadang dia boleh berubah mengikut situasi. Jadi hukum dalam Islam kan ada 5, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka kita nak tahu situasi 4 hukum lagi. Ini terutamanya peniaga dan penjual, peniaga ataupun penjual dan pembeli, dia nak terlibat dalam urus niaga, dia mesti tahu hukum supaya ada nilai tambah, supaya kita membeli ini ada pahala lebih. Bukan semata-mata pahala akak. Kita nak pahala lebih. Penjual juga begitu. Sebab tu Al-Imam ataupun Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab dia sangat tegas. Siapa nak meniaga, siapa nak jadi usahawan, siapa nak jadi businessman, mesti ataupun wajib belajar ilmu muamalat. Jangan terlibat sebagai businessman sekira tidak faham ilmu muamalat. Kita hari ni tuan-puan, majoriti usahawan kita, jutawan kita, dia akan cari ilmu bisnes terlebih dahulu tanpa mendahului ilmu muamalat. Sebab tu terkadang walaupun dia jutawan tetapi hilang keberkatan. Kenapa? Kerana duit yang dikumpul itu tidak mengikut cara muamalat yang sebenar. Jual beli yang tidak ada ijab qabul, jual beli yang tidak mengikut mana-mana terma yang telah ditetapkan. Bukan makna kita kena ikut jual beli saja. Boleh pilih bai'ul mu'attah, boleh pilih hebah, boleh pilih hebah bisawat. Tapi kita kena ada dasar. Pertukaran apapun harta mesti ada dasar. Mesti ada pilih terma apa kita nak guna. Tu. Baik, hukum yang pertama, kita cerita 5 hukum. Hukum yang pertama harus. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua, dia berubah. Hukum kedua ni wajib. Kita tengok, bila wajib menjual, dapat pahala wajib. Wajib menjual ni, sekiranya situasi ataupun keadaan terdesak orang yang perlukan makanan. Perlu kita jual. Dia panggil mudtar. Orang yang berada dalam keadaan darurah, keadaan terdesak. Dia perlukan makanan. Tak untuk survive, untuk hidup. Maka wajib ketika itu, wajib kita sebagai penjual yang ada harta lebih daripada makanan kita, lebih daripada keperluan kita, wajib menjual kepada orang yang berada dalam darurah, memerlukan harta untuk survive, untuk hidup. Tapi wajib itu bukan banyak, sekadar untuk dia hidup. Itu wajib. Dapat pahala wajib. Bagi peniaga, bagi penjual yang menjual makanan kepada orang yang mudtar ataupun orang yang sangat lapar untuk meneruskan hidup dia. Tapi syarat dia, sekiranya penjual ada lebihan makanan daripada keperluan dia. Kalau penjual pun ngam-ngam saja untuk diri dia, untuk keperluan anak isteri dia, maka tak wajib dia jual. Tak wajib. Saya dapat pahala wajib. Yang kedua, sunat. Ini kita nak tahu. Sunat kita menjual. Peniaga-peniaga kena tahu untuk nilai tambah dia, value added. Apabila dia meniaga, dia bukan saja dapat pahala akad semata-mata, tetapi dia tahu apa perbuatan untuk mendapat pahala lebih di sebalik perniagaan dia. Sebab tu ulama kita tuan-puan, dia bukan semata-mata
terlibat dalam businessman ataupun usahawan ataupun peniaga, bukan semata-mata niat dia nak jadi kaya. Tetapi ada niat-niat yang banyak di sebalik itu. Antaranya niat asasnya adalah untuk beramal dengan ilmu muamalat. Supaya ilmu muamalat ini apabila dia terlibat sebagai peniaga, maka dia boleh orang panggil praktis di lapangan sebenar ilmu yang dia belajar. Itu dipanggil niat untuk beramal ilmu muamalat. Itu salah satu niat. Baik, tengok sunat. Apa lagi niat yang sunat yang perlu dia ada? Sunat ini iaitu jual beli sesuatu yang ada manfaat bagi manusia. Dia panggil jual beli yang sesuatu yang ada manfaat bagi manusia. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin, disebut juga dalam kitab Taqriratus Sadidah. Jelas disebut, iaitu sunat kita jual sesuatu yang ada manfaat untuk orang lain. Umum, apa pun manfaat tak kisah. Manfaat untuk kesihatan dia, manfaat untuk kegunaan dia, manfaat untuk makanan dia, umum. Apa saja. Asalkan kita boleh bagi kegunaan, manfaat untuk orang lain, pak sunat. Tapi ingat, ulama sebut, idza qaranaha biniyyati salihah. Syarat untuk dapat pahala sunat, mesti niat. Menjual itu, mesti niat yang baik untuk bantu orang lain. Kalau tak ada niat, hanya niat untuk keuntungan, tidak ada pahala sunat. Niat penting. Kalau dia niat semata-mata transaksi ataupun kenapa dia jual barang ni, kerana barang ni cepat laku, barang ni cepat laris, barang ni mudah nak buat sale, mudah nak close, mudah nak income tinggi, tak dapat pahala sunat. Hanya harus saja. Itu penting. Jadi, kalau kita dapat, kalau niat yang baik, untung tu tetap ada. Waktu kena bijak. Tak niat untung pun, kalau kena cara, akan untung. Tapi kerana niat baik, kenapa pilih meniaga benda ni? Kerana untuk memberi kemanfaat lebih pada orang lain. Maka akan dapat pahala sunat setiap transaksi dia, dapat bantu orang lain. Yang ketiga, pahala makruh. Pahala makruh pula. Hukum makruh. Makruh ada juga jual beli yang makruh. Makna apa? Tidak ada pahala. Tapi bolehlah. Tidak ada pahala. Jangan tengok, kita kena tengok dari satu sudut, tuan-tuan. Jangan tengok benda tu. Kita kadang-kadang tengok benda tu nampak jijik. Tapi kita tak tahu. Contoh tuan-tuan, seorang wali Allah, nama dia Iman Faraghli. Dia wali Allah yang terkenal di bumi Mesir. Hidup pada zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami untuk guru dia. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia merupakan imam di Masjid Al-Zahar. Ini kisah lama, bukan kisah hari ini. Dan satu zaman dengan dia, terkenal pada satu zaman dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, dia muhaddisin. Ulama hadis terkenal. Mazhab kita. Mazhab Imam Syafi'i. Dia hidup satu zaman dengan tokoh yang terkenal pada waktu itu. Semua disebut-sebut nama, iaitu Iman Faraghli. Terkenal dalam bidang apa? Bidang sufi, iaitu ulama sufi. Orang sebut di bumi Mesir itu, pergi di curug mana pun orang akan sebut kehebatan Iman Faraghli dalam bidang kesufian. Dalam bidang kesufian. Tetapi orang yang tak faham akan tengok satu pandangan yang negatif kepada Imam Faraghli. Sebab Imam Faraghli dia menjual bukan daun ketum, ganja. Kita jangan tengok jual barang tu. Hari ni tengok orang jual belacam. Dia kata, apalah ustaz jual belacam. Tengok manfaat tu. Ganja, ketum, itu sah jual beli, bukan najis. Dadah tu pun bukan najis, walaupun najis mengikut akta saja. Najis, dadah, najis berbahaya. Dadah tu najis. Dadah tu najis panggilan di sisi akta kita, bahasa perundangan. Tetapi dari segi diri dia, dadah tak najis. Nak cerita najis tu bahaya apabila diambil lebih. Tapi diambil qadar hajat tak bahaya. Yang kita duk makan dadah hari-hari,
Duk makan derak, campuran derak dengan persentage yang dibenarkan oleh KKM, dibenarkan oleh NPRA, dibenarkan oleh pharmaceutical, di bawah KKM tu, okey je, tak ada masalah apa. Sebab dia bukan najis, dadah. Boleh jual beli dadah, boleh, sah. Jual beli ubat, sah. Ganja lagilah bukan dadah. Ganja ini ada manfaat dia. Cuma janganlah makan sampai mabuk. Itu macam ketumnya, makan mabuk ketum. Mabuk tu pasal haram kerana mabuk. Makan sana menghilangkan akal. Kalau mabuk tak hilang akal, tak haram juga. Mabuk yang menghilangkan akal itu haram. Sekiranya kita makan apapun, sama ada ketum, sama ada ganja dan sebagainya. Tapi dia ada manfaat dia. Jadi manfaat ini yang orang tak nampak. Apa manfaat ganja yang cuba diambil oleh Iman Faraghli ketika itu, sehingga ditomah oleh masyarakat dan ditomah oleh ulama. Dan antara orang yang mentomah dia dalam hati, bukan dalam lafaz, ialah Iman Ibn Hajar Asqalani. Sehingga Iman Ibn Hajar Asqalani terdetik dalam hati apabila dia nak pergi sembahyang, nak pergi jadi imam di Masjid Al-Azhar. Tengok ketika tu Iman Faraghli jual ganja depan Masjid Azhar. Dah lah jual ganja depan masjid pula. Terdetik di hati Iman Ibn Hajar Asqalani. Dia kata apa? Dia kata Iman Faraghli ni kata sufi. Kata hebat Imam sufi dia, tapi jual ganja. Dah lah jual ganja depan masjid pula. Itu saja detikan dia. Tapi kesam dia apabila dia pergi sembahyang maghrib, sehingga dia terlupa baca Fatihah. Ini sehingga dia pergi jumpa balik Imam Faraghli. Panjang cerita dia. Apabila dia lupa rakaat pertama lupa Fatihah, ditegur oleh imam, ditegur oleh makmum. Rakaat kedua pun lupa Fatihah, ditegur oleh makmum. Selepas dia sembahyang itu, kemudian makmum jumpa dia, tanya apa kesalahan iman. Apa kesalahan yang imam buat sehingga lupa Fatihah? Tak pernah orang buat sehingga lupa Fatihah. Allah lupakan dia. Lepas tu dia kata, seingat saya tidak ada melakukan sebarang kesilapan hari ini. Iman besar, nak buat kerja dosa apa? Dosa besar apa? Dia kata, seingat saya tak buat kerja dosa, melainkan saya satu benda mungkin kesalahan saya, iaitu saya detik hati saya ketika saya melihat Iman Faraghli dan tutup kedai. Tutup kedai nak solat. Saya kata, apalah Iman Faraghli ni jual ganja depan masjid ni. Orang kata sufi sangat. Tu saja detik dia. Dia kata, kalau lagu tu, jemaah kata, jom kita pergi jumpa Imam Faraghli. Dia pun pergi jumpa. Dia pergi jumpa tu, barulah Imam Faraghli cerita, Iman Hajar Al-Asqalani tanya. Cerita dia panjang tuan-tuan. Kita nak ambil poin dia satu je. Apa poin dia? Dalam dialog dia ini, akhirnya Iman Ibn Hajar ketahui apa? Apa manfaat ganja Imam Faraghli jual? Dia kata, kalau kamu nak tahu permulaan tu, dia dialog permulaan tu, sehingga boleh tahu manfaat tu, dia panjang cerita dia. Dialog apa dia? Dialog dia pergi jumpa minta maaf. Apabila dia nak minta maaf, rupanya Iman Faraghli dah tahu. Ini kehebatan ahli sufi. Iman Faraghli kata apa? Dia kata, aku dah maaf. Dia kata, apa yang terdetik dalam hati kamu. Lalu Iman Ibn Hajar Asqalani, seorang tokoh besar ni, dia terkejut. Dia kata, macam mana Imam Faraghli tahu apa yang detik dalam hati saya? Dia kata, kalau kamu nak tahu rahsia kenapa Allah bagi anugerah kepada aku, tahu detik hati orang, ni dia kata, ittaqu firasatal mu'min. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali karramallahu wajah kata, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Firasat ni mana? Agak teka-teka pada kita lah. Ni firasat dia ada firasat ni, dia boleh tahu ni. Takutlah firasat orang mukmin. Ni para wali Allah, firasat dia kadang-kadang tepat. Maka kalau kamu nak tahu rahsia Allah anugerahkan firasat kepada aku ini, kata Iman Faraghli, kamu buat apa yang aku buat. Aku menjual ganja ni, dia kata, ada rahsia manfaat untuk orang lain. Lalu kata Iman Faraghli, kata Iman Ibn Hajar Asqalani,
Dia kata, apa rahsia kamu jual ganja? Kita tengok jual ganja tu tak nampaklah sunat. Ni kita nak cerita hukum sunat. Menjual barang yang ada manfaat untuk orang lain. Dia kata, kalau kamu nak tahu, kamu ikut aku sehari cukup. Duduk. Jual ganja depan masjid. Terpaksalah Imam Hajar Al-Asqalani yang seorang tokoh terkenal, Imam Masjid Al-Azhar, terpaksa jadi peniaga. Tengok macam mana ahli sufi nak bentuk. Nak bentuk orang, nak buang takabur, nak buang rasa malu, nak buang rasa hebat. Takkan imam besar dengan jubah berlapis-lapis nak menjadi peniaga depan Masjid Azhar. Buka kedai depan Masjid Azhar. Kalau kamu nak tahu rahsia, ikut aku. Lalu dia ikut. Dia ikut, duduk menjual ganja bersama-sama dengan Imam Faraghli. Sehingga orang pula pandang lekeh kepada Imam Hajar Asqalani. Orang tomoh. Dia kata, kenapa imam besar Ibn Hajar Al-Asqalani boleh menjual ganja juga ni? Satu geng pula dengan Imam Faraghli. Duduk depan kedai, duduk depan jual ganja pula depan masjid. Meniaga juga ustaz pun. Orang cakap. Orang ini ustaz tak boleh meniaga. Ustaz dia kena mengajar aja, dia kata. Dia ingat profession mengajar ni satu profession. Mengajar bukan satu profession. Mengajar itu ibadah. Macam kita sembahyang, macam sembahyang sunat. Mengajar hak sunat, macam sembahyang sunat. Mengajar hak wajib, macam sembahyang wajib. Jadi dia ikut. Apabila seorang datang, ni cerita ringkaslah, kita nak ambil nak habiskan hukum tu. Apabila seorang datang membeli seorang anak muda, dia jual kepada geng anak muda. Imam Faraghli jual ganja kepada geng anak muda. Lalu datang seorang anak muda jual beli dengan Imam Faraghli. Imam Ibn Hajar tengok. Dia kata, seorang pemuda yang beli ganja dengan aku, sekarang kamu follow dia. Di mana dia pergi? Lalu lepas akad jual beli semua, pemuda sani pun pergi. Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni, Imam Faraghli suruh dia ikut. Kamu ikut pemuda tu, ke mana dia pergi? Nak tahu. Sebab Imam Faraghli tak tahu, tak beritahu direct apa rahsia aku jual ganja. Kalau kita pandang sepitah lalu, hukum jual ganja ni tak nampak pukul sunat jual ganja. Kenapa? Apa sunat jual ganja boleh memabukkan orang ni? Nampak tak? Tapi kita tak tahu. Jangan tomoh barang yang kita tak tahu. Sebab setiap perbuatan para ulama, terutama ahli sufi, dia akan ada benda kita tak tahu. Dia tak cerita pada Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia kata, kamu tengok, nak tahu rahsia dia. Lalu dia pun pergi, dia follow pemuda ni dari jauh. Dia nampak pemuda ni hilang daripada Masjid Azhar. Dia pergi satu kampung, satu lorong. Dia isap ganja yang dijual oleh Imam Faraghli. Lepas dia isap ganja, dia lempar ganja itu. Dia pijak ganja. Dan dia terus dia pergi. Imam Ibn Hajar Asqalani tak tahu kenapa dia buat macam tu. Lepas isap ganja, lempar, pijak terus pergi. Dia balik cerita kepada Imam Faraghli. Dia kata, aku dah follow seorang pemuda yang beli ganja dengan kamu. Dia kata, yang aku nampak ialah pemuda ni isap ganja, lempar, pijak terus pergi. Aku tak tahu kenapa dia buat macam ni. Lalu kata Imam Faraghli, itulah rahsia kenapa aku jual ganja. Dia kata, pemuda Mesir majoriti rosak dengan ganja. Kalau kita ini dah lah. Lalu dia mengambil inisiatif jual ganja dan dia jampi terlebih dahulu supaya orang isap ganja dia akan benci kepada ganja. Tak nampak, tak isap ganja. Sebab tu dia lepas tu dia lempar ganja, dia pijak, dia terus pergi. Dia tak akan isap ganja. Mana-mana pemuda yang mabuk ganja, yang mabuk ketum hari ni, kalau isap ketum aku, isap ganja aku, dia akan benci kepada ganja. Dia tak akan isap ganja. Hilang ketagih dia. Inilah manfaat, dia kata, aku jual ganja. Barulah Imam Ibn Hajar Asqalani nampak rupanya Imam Faraghli, seorang sufi di bumi Mesir ketika itu, buat kerja selama ni yang dia tomoh detik dan hati, bukan cakap. Imam Ibn Hajar dia tak cakap, hanya detik dan hati saja, pun menjadi kesalahan di sisi orang sufi. Tu. Baik, settle. Hukum yang kedua sunat. Jual ganja. Tapi kita jangan jual lah. Jual ketul pun bahaya kita. Jangan. Tak apa. Yang ketiga makruh. Kena tahu juga hukum makruh. Kita berhenti pukul 12 suku. Okay. Yang ketiga, hukum jual beli yang ketiga makruh. Ni kena tahu supaya kita tidak panggil apa, jual beli makruh ni supaya kita tidak ada pahala. Rugi kita akad jual beli. Kita nak dua pahala. Pertamanya,
pahala akad jual beli. Yang kedua, pahala tambah. Apa dia pahala tambah? Niat. Kalau niat untuk beri manfaat kepada orang lain, kita dapat 2 pahala. 2 pahala. Pertama, pahala akad jual beli. Yang kedua, pahala niat untuk bantu orang dengan barang yang kita jual. Untuk memberi manfaat kepada orang lain. Akan dapat 2 pahala. Okey, sebelum kita nak masuk makruh. Baik, pengguna, boleh tak? Ada tak cara untuk dia tambah pahala? Selain daripada pahala akad? Ada. Jadi pengguna ni, dia boleh tambah pahala melalui cara apa? Pertamanya ialah pahala akad jual beli. Yang kedua, pahala apa? Pahala niat. Niat apa? Niat untuk bantu peniaga. Dapat pahala? Pahala bantu. Niat untuk bantu peniaga. Kenapa dia beli dengan orang ni? Kat lain pun ada goreng pisang, kat lain pun ada kuih banyak. Saya berkenan kuih ni dan niat sama, saya nak bantu dia. Dapat pahala bantu. Pahala bantu. Akad jual beli lain, pahala niat tu lain. Tu dia panggil iza qaranaha biniyati salihah. Mesti disertai transaksi jual beli kita ni dengan niat yang baik, baru dapat pahala sunat. Ada juga orang tuan-puan, ada orang dia tak faham, tak tahu cara nak dapat pahala dengan jual beli. Barang sama. Dia kata sama je aku beli sini sama, sini sama, sini sama, belilah mana-mana pun. Dia tak faham. Beli cari orang yang dia nak bantu. Dan orang yang dia nak bantu ni pula tak sama. Tak sama. Orang yang dia kenal lagi afdal dia bantu. Orang yang dia kenal berbanding dengan orang tak kenal. Contohlah rumah saya tuan-puan, banyak peniaga kecil. Kalau kita pergi pagi semua saya kenal. Jual kuih tepi-tepi. Pagi-pagi kita nak beli kuih tuan-puan. Agak-agaknya kita nak dapat 2 pahala. Pertama pahala akad, yang kedua pahala bantu. Nak bantu mana ni 5 orang ni? Sama aja, semua kita kenal. Baik, cara yang lebih kita kenal, afdal. Dalam 5 orang ni lagi saya rapat lah. Beli dengan dia. Dapat pahala apa? Pahala bantu dia. Tu dia panggil 2 pahala kita akan dapat. Sebagai peniaga, sebagai pengguna, sebagai pembeli. Baik, kita tengok makruh. Yang ketiga, hukum dia makruh. Jual beli, contoh makruh. Jual beli mana makruh? Contoh pertamanya, iaitu jual beli selepas azan pertama solat Jumaat. Ini makruh. Tapi ada syarat ni, ada syarat. Mazhab Syafi'i ada syarat. Azan pertama, makruh kita melakukan transaksi. Tapi jangan umum. Jangan umum. Ada syarat. Syarat pertama apa? Syarat pertama, sekiranya dia ni lelaki. Yang keduanya, wajib Jumaat ke atas dia. Yang ketiganya, dia niat meninggalkan Jumaat. Tak nak pergi Jumaat. 3 ni syarat. Kalaulah dia lelaki, yang kedua wajib Jumaat, yang ketiga memang dia nak Jumaat pun, tak makruh atas dia. Contohlah, sambil-sambil dia nak ke Jumaat, ke masjid, orang dah azan pertama, dia singgah lagi beli air. Tak makruh atas dia. Dia tak boleh cegah, tak boleh larang dia. Kerana dia tak termasuk di dalam orang yang makruh berjual beli ketika azan pertama. Mazhab Syafi'i dia detail. Makruh ini untuk ciri-ciri orang yang 3 ni. Lelaki, wajib Jumaat. Yang ketiganya memang dia tak nak pergi Jumaat. Orang yang kesan tak nak pergi Jumaat, jual beli pun Allah Ta'ala tak bagi. Larangan, makruh. Haram apabila azan kedua. Azan kedua, haram dia jual beli. Wajib dia kena Jumaat. Tetapi kalaulah dia memang dia nak ke Jumaat, tak haram tak dia. Ini orang tertentu saja haram dalam mazhab kita Al-Imam Nasjami. Secara umumnya, kita bertemu dalam kitab, tanpa kita tengok dalam hasyiah dia, maka biasalah dalam kitab umumnya dia akan contoh haram makruh akad jual beli selepas azan pertama. Itu umum, maka kena tengok di dalam hasyiah ataupun pendetailannya. Baik, contoh pertama. Contoh kedua, makruh menjual, ni disebut dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Taqriratus Sadidah sebut juga, iaitu makruh menjual kain kafan mayat. Makruh, tapi jual lah, daripada duduk bagi kat Cina jual. Ambil manfaat lain. Makruh ni maknanya akad tu tak ada pahala. Pahala akad tu. Tapi pahala lain ada. Kalau kita niat nak bantu orang, dapat pahala niat. Tu kan pahala tu ada 2.
pahala semata-mata akad tidak ada. Kerana akad ini akad makruh. Tetapi niat lain. Akad tak ada, tak apa. Tapi aku nak pahala manfaat. Aku bantu orang Islam, memudahkan orang Islam dapat dengan aku. Tak perlu pergi dekat China. Ini daripada kain kafan pun kena ambil dengan pok dia. Batu nisan pun ambil dengan pok dia. Ni, alat-alat mandi jenazah pun kena ambil dengan pok dia. Seolah-olah tak ada ke orang kita. Kapur baru pun ambil dengan dia. Debu tayamu pun ambil dengan pok dia juga. Batu nisan ambil dengan pok dia. Nasib baik pok dia tak tolong bawa jenazah masuk dalam kubur. Semua kena bergantung dengan pok dia. Tak apa, niat. Sebab tu ramai kawan-kawan saya, tuan-puan, kawan saya ni, saya dulu pondok saya tu majoriti. Keluar-keluar tu terlibat, bukan semua tapi majoriti. Kawan-kawan saya ni terlibat dalam usahawan, niaga. Ada yang meniaga batu nisan, ramai meniaga batu nisan berjaya. Meniaga kain kapan. Usahawan kain. Saya kata tak apa, meniaga lah. Tapi niat yang kedua. Walaupun akad tu makruh. Tapi niat untuk bantu. Daripada kita sub kontrak dekat pihak lain. Tu yang pok dia sedap pun. Dia kata, Melayu dia kata semua dengan kita. Nak mati pun tak boleh bergantung dengan kita. Mati pun kena dengan kita juga. Sebab kain kafan. Kain kafan dia jual. Baik, contoh. Yang kedua apa? Pertama, contoh yang kedua, kain kafan. Contoh yang ketiganya ialah batu nisan. Contoh pertamanya, azan ketika makruh jual ketika azan pertama. Contoh yang kedua, menjual kain kafan. Contoh yang ketiganya ialah menjual batu nisan. Sama, makruh juga. Baik, kenapa makruh dua ni? Kain kafan dengan batu nisan? Kerana ada illatul ba'isah. Kerana selalu mengharapkan. Dengan jual tu, ada dalam hati ni cita-cita mengharapkan orang mati. Makruh. Duk ni, bila nak mati ni? Makruh. Doa kawan kita cepat mati, tak haram, makruh. Doa cepat mati. Doa orang Islam lah. Orang kafir tak apa. Orang Islam. Makruh. Bila lah nak mati ni? Kenapa Haji? Tahu. Meluak dah aku. Kahwin lain dia tak bagi. Ada juga rupanya perangai macam tu. Kesian, saya kata kenapa duk nak kahwin. Dia kata saya bagi mati cepat tak apa Ustaz. Payah hidup. Tua-tua. Nak kahwin tak bagi. Ada juga suruh mati cepat. Saya kata, tak dapat pahala tu Ji. Makruh doa, apa doa duk suruh mati cepat tu. Serabut saya Ustaz. Dulu kahwin muda-muda tak serabut. Muda. Dah kahwin, dah tua-tua, dia kata duk kelari je kat rumah. Jangan kata tak ada pahala tu duk suruh mati cepat tu. Kan kita mati dulu kan. Macam-macam. Nak meluah jenat orang pencen ni tuan-tuan. Baik. Apa lagi contoh yang seterusnya? Contoh yang terakhir. Makruh contoh yang terakhir iaitu di sini ini ada qaid. Dia lain sikit dengan jual kain kafan. Iaitu menjual makanan. Menjual makanan makruh sekiranya ada jika dalam hati dia mengharapkan fil ghala. Mana ghala ni? Mengharapkan habis cepat. Contohlah kita jual. Tak topak lagi, tak habis lagi ke makan. Biskut raya ni jual, patutnya sehari habis dah ni. Patut dia kena beli lagi ni. Restock. Tak restock pun. Jangan cita-cita kita supaya makanan kat orang ni cepat habis. Itu sudah mendoakan ghala, mendoakan lupus, mendoakan hilang nikmat pada orang lain makruh. Makanan tu salah satu nikmat. Kita nak doa cepat habis supaya dia topak balik kita. Jangan. Jadi topak tak topak tu kita redha. Kita jangan mengharapkan orang panggil apa? Sepatutnya setiap bulan kita ada perkiraan kita dari segi sale kita akan ada orang panggil brand level yang akan topak setiap bulan. Dan ada yang sale baru iaitu customer baru kita yang kita dapat sale. Itu tak apalah. Tapi brand level tu yang dah setiap bulan topak, setiap bulan dia akan orang panggil apa? Dia akan ambil restock regular customer ni. Kita akan jangan ada hati kita supaya cepat habis. Jangan. Kalau dia topak pun maksudnya kita tidak ada niat apa, tak apa, tak ada niat pun. Bukan kata apa nama ni niat, Haji ambil ni sebulan je tak, kalau Haji tak habis sebulan tu maknanya something wrong lah. Mana Haji tak makan ni. Jadi niat kita, kalau niat kita tu advice dia nak suruh habis dalam masa sebulan ikut
betul, permakanan yang betul, tak apa. Tapi jangan niat kita sebab apa nak suruh habis sebulan, nak bagi cepatlah topak balik. Tak boleh, makruh. Dia panggil menhilang impian dalam hati kita untuk hilangkan nikmat orang lain, itu makruh. Baik, yang last sekali adalah haram. Haram ni mudahlah. Hukum jual beli yang keempatnya adalah haram. Kita akan bincang akan datang. Haram ni ada dua. Pertamanya ialah haram dan tidak sah. Dia panggil haram akad dan tidak sah. Dia panggil haram akad tu dan tidak sah. Ada di belakang tu. Dia senarai jual beli yang haram. Ada dua jenis. Pertama haram dan tidak sah. Dan kategori yang kedua haram tapi sah. Jual beli itu sah tapi haram. Ada pertama haram lagi tak sah. Contoh macam mana? Contoh dia banyak. Salah satu contoh, kita jual beli binatang. Contoh, jual beli binatang dengan anak dalam kandungan. Contohnya dia kata, Haji, saya nak jual saya nak beli lembu Haji. Dia kata, Ustaz, lembu saya ni dah buntin. Anak dalam kandungan ni dah ada dah terbesar dah ni. Tunggu dalam 2 bulan lagi beranak lah. Lepas tu Haji nak jual berapa? Okey, ibu ni 5,000. Anak dalam kandungan tu 500 cukup lah. Jadi 5,500. Tak sah. Kerana anak dalam kandungan tu dia letak harga asing. Tak sah. Kita mesti sekalikan. Dia kata, oleh kerana ada anak, Ustaz, saya jual 5,500 lah. Kenapa Haji jual 5,500? Ada anak. Dia jual asin-asin. Dia tak jual sekali. Dia tak jual asin-asin. Dia totalkan sekali. Sah. Kalau dia asin-asin, jual beli anak dalam kandungan dan ibu, tidak sah. Itu jual beli yang tidak sah, haram lagi tidak sah, tidak boleh milik. Ada contoh yang kedua, jual beli yang sah tapi haram. Macam mana contoh? Jual beli lepas azan. Lepas azan kedua. Lepas azan kedua dia jual beli lagi. Sedangkan dia ni orang wajib Jumaat tapi dia tak nak pergi Jumaat. Apabila orang yang tak nak pergi Jumaat, syarat menharam dia terlibat dalam apa pun. Sehingga jual beli pun haram. Tapi sah dia milik. Dia boleh milik, dia boleh guna, dia boleh minum, dia boleh bagi hadiah, bagi apa pun dia boleh tasarruf. Tapi status itu adalah haram. Maksudnya akad itu haram. Itu saja. InsyaAllah kita akan bincang keratan dia punya jual beli yang detail itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, insyaAllah saya rasa mungkin kita dah tak sempat, iaitu masuk tajuk baru, rukun jual beli. Nak masuk rukun jual beli ada 6. Rukun jual beli ada 6, ataupun dalam kitab kita ada 3, pendetailan dia ada 6, dan kita akan mula bincang rukun yang pertama. Kita akan mula bincang rukun yang pertama. Baik, kita nak stop 12 suku atau berapa Ustaz? Okey. Kalau macam tu, kita akan sambung lepas Zuhur kan? Lepas Jumaat sambung. Kita akan sambung pendetailan rukun lepas Jumaat. Sebelum saya stop, kita akan bincang rukun saja. Rukun saja. Baik. Kita dah tahu tadi, ada 2 jenis dah kita dah belajar. Pilihan. Pertama, jual beli yang sebenar. Kalau tak boleh jual beli yang sebenar, baru kita tukar kepada jenis jual beli yang kedua, iaitu jual beli mu'attah. Kalau tak boleh juga jual beli mu'attah, contoh jual beli di mesin, tak boleh jual beli sebenar, tak boleh jual beli mu'attah, kita kena guna pilihan ketiga, iaitu hebah saja. Mazhab Syafi'i. Tak perlu kita tukar mazhab Hanafi lagi. Walaupun mazhab Hanafi boleh jual beli yang sebenar dengan mesin, boleh. Tapi kita tak nak. Kenapa tak nak? Kerana kita orang awam, kita tak tahu syarat perpindahan mazhab. Ada 5 syarat. Salah satu daripada 5, kita mesti niat taklid. Kadang-kadang orang awam, dia tak terlitah pun, aku ni ikut mazhab Hanafi. Dia main holo di mesin. Holo ni apa ni Ji? Bagi duit lah. Kenapa ni? Jual lah. Nak ambil barang dalam mesin tu. Dia tahu jual beli je. Apabila orang kata, jual beli di mesin sah. Sah itu bukan mazhab Syafi'i. Bukan qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Bukan qada'ih mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi. Maka nak tukar mazhab ini, etika dia ada 6. Satunya ialah mesti niat taklid. Niat taklid ni apa? Aku ikut mazhab Hanafi. Itu satu baru. Ada 6 lagi. Ada 5 lagi. Dia ada 6 syarat semua. Syarat yang kedua apa? Syarat kedua dia tahu basic.
Syarat sah mazhab Hanafi. Basic saja, tak perlu detail. Syarat barang, syarat harga, syarat penjual, syarat pembeli, syarat ijab qabul, lafaz ijab qabul tidak ada. Itu syarat basic dalam mazhab Hanafi. Sebab itu, tunggu saya sangat tekan, kita tak perlu tukar kepada mazhab lain, masih kekal bersama mazhab Hanafi, mazhab kita Imam Syafi'i, tapi kita tukar apa? Tukar akad. Itu akad hebah. Jadi pilihan tiga dulu kita belajar ini, iaitu boleh pilih akad hebah ketika kita nak masuk dalam mesin itu niat hebah. Dan hebah lebih ringan mazhab Syafi'i. Dia tak perlu qabat segera. Tak perlu syarat qabat segera dalam majlis. Tapi kalau jual beli rigib, dia kena qabat dalam majlis mazhab Imam Syafi'i. Kena berlaku transaksi itu tidak boleh dimayar. Kena qabat itu real. Qabat, dia panggil qabat yang hakiki. Maknanya pertukaran milik itu mesti berlaku di dalam majlis akad yang real. Tak boleh berlaku pada maya. Sama, jual beli pun tak boleh berlaku maya, akad nikah pun tak boleh berlaku maya. Sama je. Hari ni duk maya, jual beli. Akad nikah tu ada juga yang tak berani, tapi hak teruk sangat ada hak berani. Akad nikah maya pun berani, hebat sungguh. Nikah pun dah berani. Walah budak ni kata ulama sangat berat daripada jual beli. Jangan orang panggil bermudah-mudah dalam isu budak, dalam isu jima'. Baik. Kita tengok. Rukun jual beli ni, pertama sebelum kita bilang 6 rukun. Kena cukup rukun 6 baru boleh jual beli pertama. Sebab pertama jual beli yang sebenar, mesti perfect, melengkap, sempurna 6 rukun. Baik, sebelum tu kita nak tahu dulu rukun tu apa dia. Sama je dalam ibadat dan jual beli. Apabila kita panggil rukun, dia merujuk kepada ma la budda minhu, satu perkara yang wajib ada. Tak ada dia, tak nama diri benda. Satu rukun tak nama diri benda. Satu lagi makna dia apa? Makna dia wa huwa juz'um min mahiyatin. Satu juzuk daripada diri benda, bukan benda. Rukun ini bukan benda. Rukun bukan jual beli, tapi satu juzuk daripada jual beli. Nak nama jual beli kena sempurna 6 juzuk. Kita lakukan ke-6 juzuk, komplitkan ke-6 juzuk, baru dinamakan jual beli. Kenapa? Kerana nak nama diri jual beli mesti lengkap 6 juzuk. Kalau 5 juzuk tak nama jual beli. Kalau 4 juzuk lagi tak nama jual beli. Kenapa? Tak sempurna juzuk dia. Kerana diri jual beli ini mesti terbentuk dan terbina komplit ataupun sempurna 6 juzuk. Sebab tu kalau orang tanya apa beza rukun dengan jual beli? Beza dia ialah rukun itu juzuk kepada jual beli itu diri. Diri dengan juzuk lain. Penjual satu juzuk daripada diri jual beli. Pembeli satu juzuk daripada diri jual beli. Ijab dan qabul satu juzuk daripada diri jual beli. Barang satu juzuk daripada diri jual beli. Nak nama jual beli mengikut syarak mazhab Syafi'i mesti cukup 6 juzuk. Macam kita lah. Kita ni organ kita ataupun anggota kita manusia terbentuk daripada beberapa juzuk anggota. Nak nama manusia mesti sempurna anggota dia. Kalau tak ada tangan, orang panggil manusia yang cacat. Tak ada kaki, manusia yang cacat. Kaki dekat manusia? Bukan. Kaki itu satu anggota, satu juzuk daripada manusia. Nak nama manusia, sempurna semua anggota. Kalau kepala tidak ada, orang tak panggil manusia. Kepala tidak ada. Kenapa? Kerana tak sempurna manusia. Kepala itu satu juzuk, satu rukun daripada nasun, daripada diri manusia. Itulah dia konsep rukun jual beli. Baik, settle. Itu rukun jual beli. Jadi rukun lain, jual beli lain. Rukun itu juzuk, jual beli itu diri. Tu. Baik, rukun ada berapa? Rukun ada 3 mengikut nisbah bilangan, mengikut gaya bahasa yang digunakan oleh ulama di dalam kitab kita ini. Pertamanya, ada 3. Dia boleh bilang 3, boleh bilang 5, boleh bilang 6. Tapi sempurnanya 6. Pertamanya orang yang berakad. Aqidain. Iaitu orang berakad ni. Siapa dia? 2, penjual dan pembeli. Aqidaini.
dua orang yang berkontrak, iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, maqudun alaihi, dua, barang yang diakadkan. Apa dia barang tu? Iaitu harga dan barang ataupun benda yang dijual. Harga itu saman, price, dan barang itu mabi'. Barang dan harga sama, kedua-dua itu dipanggil harta. Cuma nak bezanya mana barang, mana price, dibezakan dengan cara kita akad. Selepas ba' li ta'wid itu dipanggil saman, dipanggil price. Duit itu dipanggil price, barang itu dipanggil mabi', dipanggil benda. Dua, empat. Ketiganya sirah. Sirah ni apa? Sirah ni, dia merujuk, sirah ni terma dia. Ungkapan, merujuk kepada lafaz ijab dan qabul. Itu dipanggil sirah. Sirah. Apabila kita sebut sirah, dia kata sirah jual beli, kena ada sirah nikah, kena ada sirah pinjam. Apa maksud sirah? Sirah ini maksud dia lafaz yang mengandungi ijab dan qabul. Itu dipanggil sirah. Kalau lafaz tu lafaz ijab dan qabul, orang panggil sirah. Asal makna sirah ni, siyar ni, asal dia ialah design. Siyar, asal dia ialah design ataupun pattern. Corak tu dipanggil asal siyar, asal corak, design. Kalau corak itu, corak jual beli, maksud apa corak? Maksudnya ialah merujuk. Corak ini dipanggil bahasa. Apabila kita panggil sirah, maksud apa? Maksudnya ialah ijab dan qabul. Lafaz itu, lafaz ijab dan qabul itu dipanggil sirah. Sebab itu kalau tidak ada ijab dan qabul, orang panggil tidak ada sirah. Kenapa jual beli tidak ada sirah ni? Dia tak nak sebut ijab qabul, panjang sangat. Jadi dipendekkan dengan sirah. Tu sirah. Asal sirah tu corak Asal dia corak. Siar dia panggil, siar. Kalau terjemah lama dia panggil ukiran. Tu. Jadi tu kena orang panggil, kena ada daya intelek kita ni yang kreatif dalam penterjemahan. Sebab salah satu communicate ataupun dia panggil seni komunikasi, sebab audio ni dia kena menggunakan bahasa yang dipahami, laras bahasa yang dipahami. Ini kena bijak menggunakan laras bahasa. Kita ilmu tinggi, kitab Torah tinggi ilmu dia, tapi bahasa kita guna bahasa tinggi. Apa dia sirah ni? Sirah ni ukiran. Menata apa ukiran? Tiba-tiba ijab qabul pula. Tak ada kena mengena dengan ukiran. Asal dia makna sirah, siar ni ukiran. Orang tak faham ukiran ni apa kena mengena dengan lafaz ijab qabul. Dia nak cerita ukiran ini merujuk kepada pattern design. Kalau design bahasa itu merujuk kepada ijab qabul. Tapi apabila kita tahu sirah, dia dipanggil bahasa terma yang khusus digunakan. Untuk apa? Untuk bahasa yang merujuk kepada lafaz ijab qabul. Tu je. Kalau bahasa lain tak panggil sirah. Jadi bahasa ini ataupun terma ini khusus. Jadi nak ringkas dipanggil, tak nak sebut panjang ijab qabul, maka panggil sirah saja. Kalau kita nak sebut detail, panggil ijab dan qabul. Baik, settle. Jadi ketiga-tiga ini didetailkan menjadi 5 rukun ataupun 6 rukun. Macam mana jadi 5 rukun ataupun 6 rukun? Kita bilang pertamanya ialah penjual, yang kedua pembeli, yang ketiganya barang, yang keempatnya harga, yang kelimanya ialah ijab dan keenam qabul. Cukup 6 rukun. Baik. Yang paling penting selepas Zuhur kita akan sambung selepas Jumaat, iaitu tentang pendetailan setiap rukun. Kesemuanya tuan-puan kita akan belajar dalam modul kita ini ada 16 syarat. Kita akan belajar 16 syarat ataupun dipanggil terma dan syarat setiap rukun. 3 benda tu dia ada. Satu rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, dia combinekan 2 jadi 4 tu, 2 6 tu. 3 tu dia ada 6 5 5. Sirah, bagaimana cara nak sah kita sebut ijab qabul? Mesti menepati dengan 6 terma. 6 cara, 6 syarat sah, bukan boleh sebut sebarangan. Bukan boleh orang panggil apa,
ikut hantam saja, tidak. Mesti memenuhi 6 syarat baru sah ijab kabul. Penjual dan pembeli ada 5 syarat. Rukun kedua. Penjual dan pembeli kriteria, ciri, syarat. Macam mana orang penjual yang macam mana sah dia jual. Pembeli yang macam mana yang sah dia nak beli. Bukan semua orang boleh terlibat dalam sektor ekonomi ataupun dalam urus niaga. Bukan semua. Hanya 5 syarat yang mesti dipatuhi, mesti dipenuhi untuk orang yang boleh terlibat di dalam urus niaga, jual beli. Dan last sekali, barang. Ada 5. Bukan semua barang yang kita boleh angkat jual beli. Hanya barang yang memenuhi syarat dan juga piawaian 5 saja. Dan mazhab kita. Jadi 5, 5, 6, kesemua yang kita akan belajar. Dan modul kita tak lama sebab kita panjang sebulan, kita cover sampai petang. InsyaAllah dia tak panjang lama untuk kita cover 16 syarat. Apabila cukup 16 syarat, kita boleh di lapangan, kita boleh praktis pilihan pertama akad jual beli sebenar. Tak cukup syarat ni, kita boleh pilih yang kedua, jual beli mu'atah. Tak cukup juga syarat jual beli mu'atah, barulah kita pilih hebah. Kita pilih hebah. Baik, insyaAllah kita akan sambung selepas zuhur. Di sini diterangkan rukun yang ketiga dahulu mengikut susunan Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.